semalam kita ada sentuh berkenaan dengan comeback tokoh-tokoh lama untuk bertanding dalam pemilihan parti, Datuk. Ya. So apabila kejadian itu berlaku, Datuk, saya apa yang kita pantau di laman sosial, apabila tokoh-tokoh lama ni bertanding, bukan sahaja isu-isu pasal keremajaan parti yang dibawa, tetapi kes-kes lama, contoh macam Tan Sri Syahrizad Jalil dikaitkan lagi dengan kes lama berkaitan dengan NMC, Datuk. So apa pandangan Datuk, adakah benda ni akan memberi kesan kepada parti, bukan sahaja pandangan masyarakat musuh luar parti, tetapi musuh dalam parti, Datuk? Yalah, dia macam gini. Contohnya lah, kenyataan-kenyataan yang saya buat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim 13 tahun yang dulu. Mereka tidak ada modal nak serang saya. Jadi dikeluarkan kenyataan saya yang lama 13 tahun dulu, kan? Bila mana saya komen tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Timbalan Governor Bank Negara Tan Sri Murad, kan? Saya respon kepada apa yang Tan Sri Murad cakap. So benda tu dikeluarkan. Sama juga bila saya pernah komen tentang isu liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim, benda tu dikeluarkan balik. Biasalah, kan? Itulah politik. Betul tak? Saya nak beritahu bahawa apa yang saya cakap yang lepas, semua ada dalam rekod. Semua ada dalam YouTube, semua ada dalam Facebook. Kita tak boleh delete benda tu. Itu sebab dalam apa juga keadaan, kita kena cakap benda yang benar. Sama juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau pun pernah cakap macam-macam tentang Datuk Seri Najib, tentang Datuk Seri Zahid, kan? Kita pun tak pernah minta Datuk Seri Anwar untuk tarik balik. Sebab kita kena faham, Datuk Seri Anwar berjuang untuk pastikan PKR boleh memerintah secara bersendirian. Kita dalam Barisan Nasional, dalam UMNO, kita berjuang untuk supaya UMNO boleh memerintah bersama kawan-kawan hanya dalam Barisan Nasional. Tetapi rakyat membuat keputusan dalam pilihan raya umum yang ke-15, dia tak bagi satu parti pun menang secara bersendirian. Maka tidak ada satu parti yang boleh membentuk kerajaan secara bersendirian dan menunaikan manifesto yang telah mereka ungkapkan. Jadi manifesto, baik manifesto BN, tak laku. Ditolak oleh rakyat. Manifesto PH tak laku. Manifesto PN pun tak laku. GTA lagilah tak laku. Kan? Bukan tak laku, dah tak ada nilai GTA ni. Dan bila kita dah hari ni bersetuju dengan pandangan Kebawah-Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk bersama, kita kena cari titik persamaan. Bukan cari titik perbezaan. Tetapi tahulah bila kita bertanding dalam parti, dan kita setiap hari mengulangi, contohnya macam kat kawasan saya pun, Isyamuddin dah mula taja orang lain di dalam kawasan parlimen saya untuk bertanding MT. Dah ada slogan pakai kenyataan Dato' On. Tak apalah, biarlah dia nak pecahkan undi kita, kan? Tak ada masalah. Demokrasi. Kan? Cuma macam Kak Ijat ni, saya panel pemikir Jabatan Haiwal Khas. Salah satu peranan yang saya mainkan ialah menjawab isu NFC. Kan? Bagi saya NFC ni, saya memang simpati dengan keluarga Datuk Seri Tan Sri Syahrizad Jalil, dengan Abang Kamal ataupun Dr. Kamal, kan? Suami kepada Kak Ijat. Kerana bagi saya, mereka ni menjadi mangsa. Saya sebelum nak jawab, kena faham, kalau contoh isu 1MDB, nak jawab isu 1MDB ni, saya jumpa dengan Syarul, saya jumpa dengan Arul Kanda je, kurang-kurang 8 kali jumpa. Lepas tu ada yang tak faham, saya akan call apa semua. Kita kena betul-betul faham, baru kita boleh menghasilkan jawapan. Dalam isu NFC ni, saya sempat mendengar talimat yang dibuat oleh Ezran. Ezran ni anak kepada Tan Sri Syahrizad. Saya sempat kaji tentang bagaimana mereka mendapat soft loan. Sebenarnya mereka dianiaya. Sebab apa saya kata mereka dianiaya? Sebab
Datuk Dr. Kamal ni, dia dapat soft loan untuk buat National Feedlot. National Feedlot ni pusat penternakan lembu. Dia ambil baka lembu daripada Australia, dia ternak dekat Senawang tak silap saya, dekat NFC. Dan lembu ni syarat dia, pinjaman diberikan, soft loan diberikan sebanyak 250 juta. Dan untuk 3 tahun pertama tak payah bayar. 3 tahun pertama tak payah bayar. Tetapi dia ada syarat dia. Mereka boleh import anak lembu. Mungkin bila dia import tu, berat lembu tu dalam 250 kilo. Dan dia bagi makan lebih kurang 100 hari. Sehingga berat berlembu tu lebih kurang dalam 550 kilo. Dan selepas 100 hari tu, lembu itu dalam perjanjian kerajaan, Kementerian Pertanian, masa tu Muhyiddin Yassin lah, bagi pinjaman kepada Dr. Kamal ni, lembu ni mesti di-slaughter di dalam slaughterhouse ataupun abattoir yang disediakan oleh pihak Kementerian Pertanian. Okey? Tak boleh slaughter tempat lain. Okey. Apa yang berlaku? Dia dah bawa masuk, dia dah buat feedlot tu, dia dah bawa masuk lembu semua sekali. Batch yang awal tu pun tak boleh disembelih selepas 100 hari. Faham tak? Maknanya abattoir tak ada. Sebab mesti di slaughter di abattoir yang disediakan oleh Kementerian Pertanian supaya ianya compliance dengan kehendak halal hub. Sebab benda ni kita nak bukan hanya untuk tempatan, ada juga nak import ke negara Timur Tengah. Nak ekspor ke negara Timur Tengah. Jadi apa yang berlaku? Kementerian Pertanian sehingga hari ini tidak buat slaughterhouse ataupun pusat penyembelihan ni. Abattoir ni tak ada. Jadi sebenarnya kalau dah lepas 100 hari, lembu ni tidak disembelih, maka kita lah jadi lembu. Sebabnya lembu ni lepas 100 hari dia dah tumbuh besaran dia dah maksimum. Kita patut sembelih dia dan tuai hasil daripada sembelihan tu. Tapi lepas 100 hari, kalau kita masih lagi bela lembu tu tak sembelih sebab pusat sembelihan tak disediakan oleh Kementerian Pertanian mengikut perjanjian, maka kita jadi lembu sebab kita belanja lebih untuk bagi makan lembu tu. Hasilnya sama, selepas dijual, hasilnya sama, tapi kos makanan akan meningkat. Jadi bila benda ni berlaku, mula-mula NFC, mereka buat slaughterhouse dia sendiri, inisiatif dia sendiri, daripada pinjaman yang dia sepatutnya gunakan untuk beli lembu, bagi makan lembu dan sebagainya, kemudian slaughterhouse dislaughter oleh pusat abattoir yang disediakan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian tak buat. Last kali digunakan sebahagian daripada duit itu untuk buat abattoir. Tapi abattoir kecil. Walaupun abattoir tu abattoir kecil yang boleh slaughter dalam 50 satu hari, tak cukup. Tak cukup untuk tampung. Bila tak cukup untuk tampung, takkanlah Dr. Kamal ni nak bawa masuk lagi lembu. Bodoh lah kalau dia buat begitu. Betul tak? Dan dalam agreement, di antara kerajaan dengan Dr. Kamal, dia dapat soft loan daripada bank lah, tak silap saya. Dibolehkan duit itu diinvest untuk beli property. Dan saya tahu bila dia beli property, beli kondo tu, dia orang cuba bayangkan bahawa ada lembu dalam kondo. Tidak sebenarnya. Bila dia beli property kondo tu, dia beli itu below market value. Dia beli itu below market value. So dia beli je dia dah untung dah. Sebab dia ada time frame. Kementerian Pertanian, Muhyiddin ni, tak sediakan abattoir.